Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, maaf sebab kelewatan sedikit, sebab baru berada di majlis pengislaman seorang wanita Kristian berbangsa Cina yang sekejap tadi selepas zuhur alhamdulillah memeluk agama Islam, alhamdulillah. Dan ketika berada di majlis itu, saya yang kerja diminta berucap sedikit, dan saya mengatakan bahawa this is actually a very happy moment for Muslims, not a scary moment. Bagi seorang yang hendak memeluk Islam dikelilingi oleh manusia lain, pasti dia akan ketakutan. Maka saya mengatakan this is actually a very happy moment, not a scary moment. And sister, saya berkata, namanya Aida. Aida, when you embrace Islam, you have to differentiate between these two. That is between Muslims and Islam. You see a lot about Islam, about Muslims after this. You open the TV, you look at the news, and you are going to look and observe about Muslims. Muslims killing people here and there, Muslims stealing people's items here and there, and so on and so forth. And remember, what they do is not based on Islam. So you have to differentiate between Muslims and Islam. And when you speak about Islam, you have to believe in something. Islam starts with belief, that is iman. What to believe in? Apa yang perlu kita imani? First and foremost, Aida, you have to believe in Allah. So afterwards, when you testify, Ashhadu an la ilaha illallah, there is no God except Allah. So before you testify, you have to understand who is Allah. So the most important chapter that you should remember is chapter Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Say, O Muhammad, Allah is one and only. You are a Christian. You believe in Jesus as Son of God. In Islam, there is no Son of God. There is only Allah, and He is the one and only. Allahus Samad, Allah is your focus. After embracing Islam, you are going to go somewhere. And remember, when you go somewhere, you must focus on Allah. You may face problems. When you face problems, remember Allah. Allahus Samad, Allah is your focus. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And remember also that Allah has no son and He is not a son.
And remember, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nothing is similar to him. Itulah sedikit peringatan kepada Aida yang hendak saya kongsikan. Semoga beliau menjadi muslimah yang baik di tengah-tengah kemelut orang Islam yang ramainya tidak baik. Dan kita berdoa kepada Allah, kita dalam kategori muslim yang baik, yang boleh menjadi contoh kepada manusia seperti Aida dan yang seumpamanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Sebelum kita mulakan pengkajian surah yang baru, surah nombor 100, surah Al-Adiyat, elok rasanya kita peringatkan diri kita tentang apa yang sedang berlaku di bumi Mesir. Berlaku suatu kudeta, suatu pengambilan kuasa politik secara keras, tidak berdasarkan demokrasi, dan sekaligus Presiden Morsi yang menang mengikut undang-undang berdasarkan demokrasi sekarang digulingkan. Dan ketika itu berlaku, rakyat yang mengikut undang-undang selama ini, berdasarkan demokrasi selama ini, bangun untuk menyatakan bahawa peralihan kuasa sekarang salah. Salah disebabkan tidak mengikut undang-undang, salah disebabkan tidak mengikut demokrasi yang telah kita sepakati. Maka tentera dipimpin oleh Al-Sisi bangun dan bertindak kejam. Semalam satu ceramah dibentangkan di KL mengatakan dah ribuan meninggal dunia dan puluhan cedera. Jadi yang bertindak ganas itu siapa? Tentera yang menggulingkan kerajaan yang menang secara adil, secara demokratik. Tiba-tiba bila rakyat bangun cuba membetulkan keadaan, rakyat dituduh sebagai pengganas. Dan sebagai pengganas selayaknya ditembak, dihapuskan. Kononnya tidak mengikut undang-undang. Padahal yang tidak mengikut undang-undang pada asalnya ialah tentera. Maka kita teringat juga kisah tentang Yahudi dan juga Palestin. Yahudi bertindak ganas dengan melanggar ratusan keputusan yang diputuskan oleh bangsa-bangsa bersatu. Maka bila mereka Yahudi bertindak seperti itu, mereka tak dipersalahkan. Mereka mengganas ke atas rakyat Palestin, mereka tak disalahkan. Bila rakyat Palestin bangun menuntut hak dan keadilan, mereka dikatakan sebagai teroris. Ceritanya lebih kurang sama. Pengganas yang sebenarnya tidak digelar pengganas. Yang dizolimi dan bangun menuntut hak digelar pengganas. Itu sedang berulang di Mesir. Sebab itu kita dimaklumkan oleh pihak yang tertentu bahawa muka depan akhbar di Israel ialah tahniah kepada tentera. Tahniah kepada tentera. Tentera yang menjatuhkan Morsi. Tahniah. Bagi Yahudi, Al-Sisi dan tentera telah membantu mereka untuk mengalahkan musuh yang mereka takuti, iaitu Ikhwan Muslimin, yang mana Ikhwan menang bukan semata-mata mereka Ikhwan, tapi disokong oleh rakyat secara umumnya. Itu yang penting. Ia bukan kerajaan Ikhwan, ia kerajaan rakyat. Kemudian kita terkejut. Mengapa kita terkejut? Raja Saudi menyokong kudeta ini, sanggup menyalurkan wang bilion untuk bantu negara yang dipimpin oleh kerajaan baru berdasarkan penggulingan kuasa ini. Dan kita terkejut lagi sebab pimpinan
Arab yang lain satu persatu semakin menyokong. Sedangkan negara pertama yang mengusungkan kedutaan mereka di bumi Mesir ialah Venezuela. Negara bukan Islam memarahi tindakan jeneral ini. Negara Arab Muslim menyokong. Ini suasana pelik. Akhirnya seorang ulama, Syekh Azhar, menyokong. Dan ketika Syekh Azhar menyokong, dia Syekh Azhar, ulama, dia terpaksa sokong dengan bantuan hujah agama. Jika tidak pelik, Syekh Azhar menyokong berdasarkan apa? You ulama, apa hujah agama? Syekh Azhar mengutarakan satu hujah yang besar. Apa dia? Yajuzu irtikab bi akhaffid dararain. Aku menyokong tentera yang menggulingkan Morsi berdasarkan kaedah fiqh. Apa maksud kaedah fiqh yang saya bacakan tadi? Islam mengizinkan kita memilih tindakan yang kurang mudarat demi menghindarkan mudarat yang lebih besar. Jadi pilihan Syekh Azhar bukan pilihan yang orang kata mudah, sebab dua-dua mudarat. Tapi aku menyokong jeneral sebab ia kurang mudarat. Akhirnya seorang ulama, pakar maqasid syar'iyah, pakar kaedah fiqh, tak silap saya dari Maghribi, dia mengatakan Syekh Azhar tak faham kaedah fiqh. Dia kata Syekh Azhar, dia pakar kaedah fiqh, menggunakan kaedah dengan tafsiran yang salah. Dia kata dia menyokong jeneral sebab itu ringan mudarat. Padahal sokongannya terhadap jeneral paling besar mudarat. Bukan paling ringan, paling besar. Dia menyokong tentera yang membunuh rakyat. Dia menyokong tentera yang melanggar undang-undang. Dia menyokong tentera yang disukai Yahudi. Punya besar mudarat. Dia kata pilihannya ringan mudarat. Maka Syekh Azhar sekarang dikutuk oleh ulama yang adil di bumi yang sama Timur Tengah. Sebab itu bila kita belajar Quran dan Sunnah di petang seperti ini, kita mengambil ilmu. Tetapi jangan lupa, ilmu yang kita pelajari seringkali perlu diaplikasi. Datang isu pelbagai, bagaimana kita menilai isu? Maka ilmu yang kita pelajari bukan sekadar ilmu yang stagnan, ilmu yang terhenti sekadar ilmu. Tidak. Ilmu yang kita pelajari, jika dia ilmu yang benar, merupakan ilmu yang membantu kita, membolehkan kita menilai isu secara betul. Tuan-tuan perempuan masih teringat apa yang saya peringatkan dari masa ke semasa, kisah Qarun yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Kita bicarakan tafsir Quran. Bila kita buka surah Al-Qasas, dia surah yang bermaksud kisah-kisah. Bahasa Arabnya Al-Qasas. Terdapat pelbagai kisah dalam surah itu yang besar iktibarnya bagi manusia. Salah satu kisahnya tentang Qarun. Qarun yang kaya raya, kata Allah. Begitu hebat kekayaannya sehingga dia terpaksa menggajikan beberapa orang lelaki yang perkasa untuk memikul kunci-kunci khazanahnya. Begitu kaya, kena menggajikan beberapa orang yang perkasa untuk memikul kunci-kunci. Begitulah simbolik tentang kekayaan Qarun. Satu ketika, kata Allah dalam surah Al-Qasas, Qarun memasuki pekan. Dan ketika berada di pekan, masyarakat melihat Qarun yang kaya di pekan, dan mereka memberikan komen.
Berkatalah satu golongan manusia, kata Allah, manusia yang mementingkan dunia, kehidupan di dunia. Dan mereka berkata, alangkah beruntungnya jika kita seperti Qarun. Mereka melihat dan menilai, tuan-tuan dan puan-puan. Melihat Qarun, mereka menilai. Dan bagaimana mereka menilai? Mereka mengatakan beruntung Qarun. Qarun ini manusia beruntung. Alangkah baiknya jika kita pun beruntung sepertinya. Kemudian kisahnya bersambung. Allah terus menceritakan tentang kelompok kedua yang juga menilai Qarun. Dan ketika Allah menceritakan kelompok kedua ini, Allah memperkenalkan mereka itu siapa. Siapa mereka? Allah mengatakan kelompok kedua itu utul ilmah, orang yang dikurniakan ilmu kebenaran yang memampukan mereka menilai secara betul. Dan mereka melihat Qarun yang kaya ini dan mereka menilai, tapi mereka utul ilmah. Mereka Allah berikan ilmu hak. Dan mereka yang berilmu hak ini akhirnya berkata, binasa kamu. Siapa dia kamu yang binasa itu? Golongan pertama tadi. Binasa kamu. Apa yang Qarun miliki itu tak boleh selamatkan kita. Yang boleh selamatkan kita, apa dia? Iman dan amal soleh, baik kerja itu. Maka cerita Allah tentang Qarun besar iktibarnya pada hari ini. Berdepan dengan isu bagaimana kita menilai yang selamat utul ilmu seperti mereka yang ada ilmu dan ilmu yang benar sehingga dia mampu menilai secara benar. Bagaimana kita menilai Mesir? Bagaimana kita menilai Syria? Dan begitulah seterusnya. Tanpa ilmu hak kita terbabas. Dan bila kita menilai orang secara salah, ada hukumnya. Hukum bukan sekadar solat dengan betul, puasa dengan betul, baca Quran dengan tajwid dengan betul. Cara menilai juga kena betul. Ada sebahagian baca Quran tajwid kena betul, tapi cara menilai tak betul, dia tak sedar. Kena betul semua. Sebab itu mengkaji ilmu berdasarkan wahyu penting. Bila kita berhimpun hari Ahad di sini, apa kepentingannya? Kepentingannya ialah mendapat ilmu berdasarkan wahyu. Bukan sekadar ilmu, tapi ilmu berdasarkan kalimat, berdasarkan apa itu perlu kita bawa berdasarkan wahyu. Disokong oleh sunnah, supaya bila kita aplikasi ilmu dia betul, insya-Allah. Itulah yang kita mukadimahkan pada petang ini. Alhamdulillah. Tadi terus kita masuk pada agenda kita. Mukadimah pun panjang juga. Mukadimah pun panjang. Alhamdulillah. Kita masuk ke surah nombor 100 yang mempunyai 11 ayat. Surahnya surah Al-Adiyat, yang bermaksud kuda perang yang berlari kencang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur.
inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Sadaqallahul azim. Al-Adiyat surah nombor 100 ayat 1 hingga 11 yang bermaksud, demi kuda perang yang berlari kencang dengan termengah-mengah, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan demi kuda yang menyerang musuh dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu-debu dan ia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia sangat engkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keengkarannya itu. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur, dan dilahirkan ketika itu apa yang ada di dadanya? Sesungguhnya Rabb, Tuhan, pada hari itu dia maha mengetahui segala keadaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi yang lepas kita bicarakan surah Az-Zalzalah. Ia menceritakan tentang hari kiamat dan senario hari kiamat itu. Salah satu perkara yang akan berlaku ketika berlakunya kiamat ialah goncangan yang besar. Bumi bakal digoncangkan. Cuma Allah tidak menceritakan bagaimana ia digoncangkan. Dan saya telah menyebutkan di sudut pandangan kajian yang tak semestinya benar, tetapi ada kajian yang boleh kita paparkan untuk mengetuk minda mereka yang kurang percaya dengan hari kiamat. Kajian-kajian yang mengatakan bumi ini akan hancur suatu hari nanti. Yang tidak beriman dengan hari kiamat tetapi beriman dengan sains, kita mengatakan sains ini pun mengatakan bumi bakal hancur. Maka itu sains yang belum tentu tepat, tapi Al-Quran yang tepat sudah bercakap tentangnya lama dahulu. Bagaimana sains melihat kehancuran bumi? Ada yang mengatakan bahawa mungkin akan ada meteor ataupun asteroid yang berlanggar dengan bumi, sebagaimana yang berlaku lebih kurang 65 juta tahun dahulu. Ketika itu ada meteor berlanggaran dengan bumi yang menyebabkan dinosaur pupus 100%. Tidak mustahil ia berulang semula. Ketika itu bumi bergegar, dan tidak mustahil di hari kiamat meteornya lebih dahsyat yang menyebabkan hancur luluh bumi ini. Ada yang mengatakan bumi akan hancur disebabkan matahari expired. Matahari sebuah bintang, dan setiap bintang ada putaran hayatnya, dan akhirnya hayatnya berakhir. Ketika dia berakhir, biasanya dia akan memanas dan dia akan swell up, dia akan mengembang. Ketika dia memanas dan dia mengembang, ketika itu berlaku gangguan kepada bumi, sebab kepanasannya dirasai. Pengembangannya memberi kesan kepada orbit, termasuk orbit bumi. Dan ketika itu akan berlaku proses-proses tambahan yang boleh membawa kehancuran kepada bumi. Itu kajian sains. Tetapi kita beriman dengan Quran. Sains kadang-kadang membantu kefahaman, tapi sains bukan segala-galanya. Cuma sains mengatakan bumi ada masa
yang tertentu yang akan menyebabkan dia hancur musnah, dan itu boleh kita terima, tapi keyakinan kita adalah berasaskan wahyu, antaranya surah Az-Zalzalah yang kita bicarakan pada sesi yang lepas. Antara ayat yang kita fokuskan teramat sangat pada minggu lepas ialah ayat 6 dan juga 7, iaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sambung dengan ayat 8, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah. Zarrah ini simbolik kepada sesuatu yang amat kecil. Ada menterjemahkannya sebagai debu, ada menterjemahkannya sebagai atom. Tapi ayat ini bukan nak berbicara tentang atom. Dia hanya nak berbicara tentang sesuatu yang teramat kecil, contohnya atom secara simbolik. Walaupun amalmu kecil sebesar atom, manusia tak nampak, tapi Allah nampak, Allah tahu, dan diberi ganjaran. Demikian dengan amal jahat, orang tak nampak tapi Allah tahu, diberikan ganjaran. Maka konsep itu penting untuk kita faham. Sebab kadang-kadang kita nampak amal tu kecil, tak usah buat. Lebih dahsyat, dosa tu kecil, apa salahnya kita buat? Itu pun bahaya. Kita mempermudahkan dosa. Dosa kecil, apa salahnya? Ketika kita memperkecilkan dosa, dosa itu bukan lagi dosa kecil. Ini kaedah penting. Ketika kita memperkecilkan dosa, dosa yang kecil itu tak lagi menjadi kecil, dia menjadi besar. Besar sebab kita perkecilkan dosa. Justru kita bicarakan berdasarkan hadis, dan ada banyak hadis yang berkaitan dengannya. Antaranya kita sebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, peliharalah kalian daripada api neraka walaupun dengan memberi sedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma, Allah, sikitnya. Biasa jika nak bagi hadiah, beli satu kotak kurma Yusuf Tayyib yang bukan dari Iran. Tak mau Iran punya. Dia sokong Syria. Dia sokong Assad Syria yang dari Syiah Alawi yang zalim. Iran sokong, kami tak mau. Kurma Iran, cari kurma Yusuf Tayyib yang bukan dari Iran, ada. Bagi hadiah kat Dr. Dunia, bukan bagi setengah, bagi sekotak. Thank you very much. Tapi hadis ini bercakap bukan tentang sekotak, tentang separuh kurma. Nak buka puasa dua orang, tak ada makanan lain. You ada apa? Tak ada apa. You ada apa? Sebiji kurma. Sebiji. Tak apa, jangan bimbang. Potong half-half. You take half, I take the other half. Kecil, tapi di sisi Allah diganjari. Buat, diganjari, insya Allah. Itu tentang kebaikan. Bagaimana tentang dosa? Ada sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Nabi bercakap pada isteri tercinta nama Aisyah. Nabi bagi tahu Aisyah, isteri-isteri Nabi bukan isteri-isteri yang ada keistimewaan, tak ada. Nabi pesan ke Aisyah, ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunub. Ya Aisyah, kamu jaga dan kamu jauhi dosa-dosa yang dianggap remeh. Jaga. Nampak kecil ya, nampak remeh, jaga. Kerana dosa-dosa itu di sisi Allah ada tuntutan. Nampak kecil tapi Allah tuntut, ada hukum. Nampak dosa kecil, jangan sebut dosa besar. Jenderal bunuh rakyat, tembak rakyat yang tak berdosa, dosa besar. Bunuh manusia, kita cakap dosa kecil.
dosa mata, dosa telinga, dosa-dosa kecil, tapi di sisi Allah dituntut. Itu tafsiran pada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Sesiapa melakukan khairan yarah, melakukan kebaikan diperlihatkan. Siapa yang melakukan keburukan, syarran yarah, melakukan syar, keburukan juga diperlihatkan. Kedua-duanya ada balasan. Maka menjadikan kita umat Islam satu umat yang amat berhati-hati. Tindakan kita berhati-hati dengannya, supaya apa yang kita buat baik dan bukan sebaliknya. Itu surah Az-Zalzalah. Dan petang ini kita masuk surah Al-Adiyat berkaitan kuda perang yang berlari kencang. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan, Allah bersumpah dengan kuda perang. Kuda itu makhluk Allah, tapi makhluk Allah yang terlibat dengan peperangan. Dan jika peperangan itu peperangan yang berdasarkan jihad fi sabilillah, bukan sekadar jihad fi sabilillah, jihad demi agama Allah, maka ia suatu yang baik. Dan tuan punya kuda sedang menjadi manusia yang buat baik. Dia memberi makanan kepada kuda perang itu, perbuatannya amal soleh. Dia menggosok kuda supaya bersih, supaya boleh digunakan untuk berperang. Perbuatannya menggosok kuda, bukan membuangkan masa. Semua yang dia lakukan demi kuda perang yang bakal digunakan untuk jihad fi sabilillah, walaupun kecil tapi diganjari oleh Allah. Maka Allah bersumpah tentang kuda-kuda itu. Wal adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang ketika berlari itu kadang-kadang di kakinya dipasang besi. Besi itu mungkin berlanggar dengan batu. Diketak dipasang besi itu pun kelajuan kakinya itu ketika berlanggaran dengan batu tertentu memercikkan api. Itu kelajuan kuda. Maka Allah bersumpah demi kuda yang mengeluarkan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, demi kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Itu pandangan ramai ulama. Fal mughirati subha, itulah pandangan sebagai contoh sahabat Abdullah Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Qatadah dan lain-lainnya. Mereka berkata maksudnya kuda-kuda yang menyerbu secara mendadak di pagi hari kerana Allah. Dalam hadis disebutkan, jika kamu nak menyerang musuh kamu di kampung tertentu di waktu pagi, tunggu azan subuh. Nak berjihad fi sabilillah, ini kisah zaman dahulu. Tak pernah pergi di suatu tempat, berlaku peperangan, wilayah Parsi dan Rom, Islam baru berkembang, berlaku peperangan, mereka sampai di satu kawasan. Tak diketahui penduduk itu kafir ke Muslim. Macam kita sekarang agak berbeza, sudah ada peta, sudah ada kajian. Ini kisah zaman dahulu. Tak diketahui mereka di kampung ini kafir ke Muslim. Nabi berkata bila sampai di sana, contohnya di waktu malam, jangan kamu serang sampai siang. Nak serang di waktu siang, jangan menyerang sampai kamu tunggu subuh. Dan ketika subuh menjelang, dengar sama ada azan dilaungkan ataupun tidak. Jika dilaungkan, jangan menyerang, mereka Muslim. Jika tak dilaungkan, serang. Itulah kafir. Laungan azan di lambang Muslim. Tak bicara orang semayang ke tak, azan cukup. Kiranya muazzin seorang pergi azan, tengok-tengok dia pun semayang seorang. Tak apa, yang penting laungan azan kebenaran ada Muslim, jangan serang. Tidak ada laungan azan Allahu Akbar serang. Maka demi kuda-kuda yang menyerang di waktu pagi secara mendadak,
semata-mata di jalan ilahi. Falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a maka dengan serangan itu ia menerbangkan debu-debu. Apatah lagi peperangan zaman dahulu di tengah padang pasir, menerbangkan debu-debu. Dahsyat zaman dahulu. Kadang-kala dikisahkan sahabat-sahabat bermain pedang itu, sahabat di belakang tak nampak, mereka di hadapan yang sedang berperang tak nampak sebab debunya terlampau tebal. Ada pernah diriwayatkan ketika saya di Mesir, ketika bicarakan hadis, diceritakan satu ketika Sayyidina Ali berperang. Ketika itu debu punya tebal, sedang Ali kan pedang dia berhan. Pernah pergi ke museum ataupun di pameran Islam tengok pedang Sayyidina Ali. Saya tengok tu pun rasa gerun. Angkat ni tak boleh angkat, berat. Sayyidina Ali dia bawa pedang tu, dia punya gerakan, punya laju, debu berterbangan, sahabat di belakang tak nampak apa sedang berlaku. Yang dengar kecil, bunyi besi. Kemudian diam tu, sahabat tak tahu apa berlaku ni, diam. Pasal apa senyap? Tunggu debu semua reda. Tengok kepala lain semua putih, tengok Sayyidina Ali je kepala tak putih. Tu dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tengah debu tu dia boleh baca keadaan, rentak kaki gerak orang, Masya Allah. Sahabat-sahabat dengan pedang yang begitu berat yang kita hari ini tak boleh angkat, macam mana dia boleh hayun pedang tu, kepala melambung melayang habis. Itu sahabat yang Allah kata, kalau kamu 100 orang bertemu 200 orang, jangan lari, insya-Allah kamu menang. Asalnya kamu 100 bertemu 1000, jangan lari. Terus kamu 100 bertemu 1000, satu nisbah 10, you cannot run away. Tapi akhirnya wahyu baru datang, kalau kamu 100 bertemu 200, tak usah lari lah, insyaAllah tak ada problem. Hari ini tak tahu, sahabat 100 musuh 200, satu nisbah 2, tak usah bimbang. You are really powerful. Hari ini kita 100, musuh 50, kita cirit. Tak boleh. Yahudi, negara kecil, Timur Tengah, Arab Muslim, ya Allah punya ramai, tak jadi apa. Terbalik. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Kemudian kita bincang. Maka demi debu yang berterbangan, kesan kuda menyerang di waktu pagi. Fawasatna bihi jam'a, kuda itu memasuki tengah-tengah musuh, tengah-tengah kumpulan musuh. Fawasatna dari kalimat wasat itu tengah. Fawasatna dari kalimat buat, verb. Jadi fawasatna, wasat tengah, maka mereka terjun ke tengah-tengah. Itu maksudnya menjadi perbuatan, terjun ke tengah-tengah jam'a, kumpulan musuh. Fawasatna bihi jam'a, Allah bersumpah dengan semua itu. Bersumpah dengan kuda-kuda yang mengeluarkan api, yang menyerang di waktu subuh, yang menerbangkan debu, yang memasuki di tengah-tengah kumpulan musuh. Allah bersumpah dengan mereka untuk menarik perhatian kita tentang perkara yang penting. Apa dia? Iaitu ayat nombor 6, innal insana li rabbihi lakanud. Demi kuda-kuda, aku nak beritahu pada kamu bahawa, apa dia? Ini dia, itu mesejnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ada yang terjemahannya begini, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak mensyukuri Tuhannya. Jadi
perkara penting dalam ayat 6 ialah tentang manusia yang engkar, tidak bersyukur. Allah bawa kita ke benda yang besar itu sekarang. Manusia la kanud, ada ulama tafsir kanud sebagai kafur, ada ulama tafsir la kanud. Kanud itu apa dia? Ada ulama tafsirkannya sebagai kafur. Apa dia kafur? Engkar. Sebab itu kita terjemahkan secara umumnya, manusia itu la kanud, sangat engkar. Sangat engkar artinya tidak bersyukur kepada Rabbnya, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kalau kita kaji dan kita kaitkan dengan surah Al-Alaq, Allah bagi tahu antara sebab mereka kanud, mereka engkar, apa sebabnya? Mereka rasa mereka lebih. Qarun dia rasa dia kaya. Kekayaan memperdaya diri dan hati, rasa besar. Jadi orang besar tak apa, jangan rasa besar. Jadi orang kaya tak apa, jangan rasa kaya. Bila rasa itu tempatnya di hati. Bila hati sudah dipenuhi dengan rasa besar, rasa kaya, dia tak lagi dipenuhi dengan perasaan Allah besar, Allah kaya. Aku besar, aku kaya. Bahaya. Aku besar, aku kaya. Bila itu menguasai hati, maka dia melahirkan sikap-sikap yang negatif. Baru kita faham sikap, attitude, sikap negatif, sombong, bongkak, tak hendak menolong, tak hendak membantu, pandang orang rendah. Sebab hati kanud. Hati itu la kanud, hati itu engkar. Engkarnya sebab apa? Sebab dia rasa dia besar, dia rasa dia kaya, dia rasa dia hebat, dia rasa dia jutawan. Rasa itu tempatnya di hati, dan jika ia negatif ada mara bahayanya. Sebab itu bila kita bincang bab Islam, rahsia kejayaan umat Islam, rahsia kecemerlangan umat Islam, rahsianya terletak pada aspek dalaman. Bila Islam datang, dia nak betulkan dalaman ini dahulu. Perkara dalaman yang paling penting ialah al-iman. Percaya kepada Allah, dia pencipta, dia penentu. Bila iman itu betul, seperti yang kita sebutkan tadi, dan dia memenuhi hati manusia, akhirnya manusia itu beralih daripada makhluk kepada Allah. Dia pencipta, dia penentu, dia pemberi kesenangan, dia pemberi kemewahan, dia penghilang kesakitan. Aku ingat doktor penghilang kesakitan, aku ingat bos aku bagi aku kaya, Allah. Maka dia mengubah fokusnya daripada manusia ataupun makhluk kepada Allah, dan itu perubahan yang besar. Bila fokusnya kepada Allah, bukan lagi makhluk, dia cemerlang. Ketika dia berperang Allahu Akbar, dia tak takut mati. Dia tak takut mati. Aku takkan mati, melainkan Allah tetapkan. Jika Allah tetapkan aku mati, tak berperang pun aku mati. Baik aku berjuang fi sabilillah, lain. Ni sembahyang tak kaya-kaya, tak apa. Sebabnya memberi kekayaan bukan aku, bukan manusia, Allah. Dan jika Allah tak berikan, mesti ada sebab yang baik. Cara melihat sudah berbeza. Dan itu pemberi kejayaan. Sebab itu orang seperti itu, siapa boleh kalahkan tuan-tuan dan puan-puan? Nak bagi rasuah tak boleh. Ni tolong jangan berjuang, jangan berdakwah. Nak berapa? Bukan ini. Aku mau pahala daripada Allah. Aku mau Jannatul Firdaus. Yang kami nak bagi ni satu cek.
tak laku kepada aku nak Jannatul Firdaus, bukan ini. Siapa boleh rasuh dia? Taklud. Bila taklud, manusia habis surrender. Tapi bila manusia tertumpu pada makhluk, pada dunia, aku nak bagi 1,000, aku akan menyerahmu. Siapa 1,000 tak mau? Rendah sangat, bagi lebih sikit. Macam mana kalau 1,000,000? InsyaAllah. Okey, letak senjata semua, jom balik, share 50-50. Nampak? Bisa. Sebab itu ketika dalaman kuat, rasuah taklud, puji-pujian taklud, siapa boleh mengalahkan mereka? Bagi tahu saya, tak siapa boleh mengalahkan mereka. Tak ada dunia boleh mengalahkan mereka. Itu para sahabat. Sekarang kita dikalahkan sebab dunia memperdaya. Syekh-syekh Arab, syekh-syekh minyak, kapal terbang, semua dililiti, semua emas. Ketika sahabat saya dari Mas, dia pakar bahagian pemakanan, membentangkan di dunia barat tentang bab halal dalam penerbangan, dalam kapal terbang. Konsep halal yang Malaysia bawa nak dibentangkan di barat, di Eropah. Maka mereka bertanya, okey, kita nak faham halal dalam konteks sains, the science of halal. Mereka kena kaji pula aspek halal, cara penyembelihan kita di saintifik, tak zalim, ciumin, kena bentang. Selepas dibentang di sana, kita bagi tahu, sahabat saya bagi tahu, kita bagi tahu bahawa arak tu haram sebagainya. Dia kata masalah kami bukan sangat dengan non Muslim, tapi dengan Tok Syekh Arab ni, dia yang nak arak, dia yang mau arak. Takkan kami non-Muslim nak kata haram? Masalahnya kita yang hanyut. Saya pergi masuk TV. Ketika nak masuk TV, berjumpa dengan kru-kru ni semua, tukang kamera, juru gambar, sebagainya, pelbagai penjuru lah. Dia mereka bagi tahu, ketika musim Ramadan, pekerja non-Muslim bagi tahu apa? Ramadan kali ni kami tak nak syubhat lagi. Yang non-Muslim dia bagi tahu kaum Muslim, masuk Ramadan kali ni kami tak nak syubhat. Mereka pun sebut kalimat syubhat. Syubhat apa? Tak nak beli nasi makan tengah hari. Yang non-Muslim kata tak nak syubhat, ayo masuk neraka hari. Sebab contohnya lepas, yang non-Muslim dikerahkan tenaga beli nasi kandang makan tengah hari. Kami malu nak pergi beli, kami Melayu Muslim. Nampak? Tapi the problem lies with us. Nak marah orang kafir, marah Muslim dulu yang engkar, tewas dengan dunia, tewas dengan perut, tewas dengan nafsu. Itu yang Allah sumpah tu. Yang Allah sumpah nak tarik perhatian kita aspek tu. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu engkar dengan Tuhannya. Tuhan kata lain, dia buat lain. Tuhan kata haram, dia nak kata halal. Nampak? Sampai umat Islam pun jadi Islam liberal. Allah kata zina haram, dia kata hari ni okey dah zina sebab suka sama suka. It is their body is their business. Agama jangan kata nak zina ni bukan rogol, jangan dilarang rogol. Zina dua-dua like. Suka sama suka, lelaki pun like, wanita tu pun like. Bukan rogol dah. Ni zina. Zina is okay. Nak lesbianism, okay, you suka sama suka dah. Like kan, wanita sama wanita, okay, lesbian, okay, like, okay. Nak jadi gay, laki-laki sama laki-laki, like kan, suka sama suka dah. Suka sama suka, okay. Islam liberal nak halalkan semua tu. Lakanud. Semua itu engkar.
Wa innahu ala dhalika la syahid. Dan mereka sedang mengingkari kebenaran. Kalau dia buat benda salah, seringkali dia tahu. Kalau dia buat benda salah, dia tahu, tapi buat juga. Dia mencuri, dia tahu kalau mencuri itu salah, tahu. Kalau masuk penjara, nak pergi mahkamah pakai ketayap atas kepala. Penjara, nak pergi ke mahkamah, ada seketui ketayap atas kepala yang kena tangkap tu. Tahu kan? Tahu. Kadang-kadang yang buat itu pun orang Islam tahu. Benda tu basic sangat. Zina haram basic sangat, membunuh haram basic sangat, menipu haram basic. Bukan hukum-hukum fiqh yang mendetail, benda dasar. Tetap dilanggar, mereka menyaksikan kesilapan itu. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Lihubbil khair ditafsirkan sebagai cinta. Hub itu cinta. Khair ditafsir sebagai harta benda. Wa innahu, sesungguhnya manusia itu mencintai harta itu la syadid, cukup mendalam. Allah bersumpah, berlebihan kecintaannya terhadap harta. Itu manusia. Allah beritahu dalam Quran hakikat ini. Manusia cukup cintakan harta benda. Sebab itu sebahagian manusia lakanud, engkar, disebabkan hati dia terlampau cinta dengan dunia. Dunia tu harta benda, emas dan perak. Allah, ini benda yang kita kena hati-hati. Dunia, perbincangan dunia saja. Setengah-setengah orang bila kita duduk dengan mereka kan, dia makan, duduk semeja dengan orang besar-besar tu, dia bincang dunia ya. You bila nak tukar BMW series baru? Not that expensive actually. Kita dengan naik beli rumah macam hantu menjelma. Cerita, have you gone to Las Vegas? You should try Las Vegas. Very interesting, awesome. Allah, makan beli rumah kita. Aku kok dia pun jangan sampai. Cerita semua jauh Las Vegas. Kereta kita baru bincang ni, Proton baru nampak okey lah, 70,000, sip 100,000. Sip banding 100,000, 70,000 saja yang hatchback ni okey lah. Yoi, BMW siri baru. Nampak? Bukan haram, tapi yang Allah rojokkan di sini kecintaan mendalam. Itu bahaya. Nak ambil dunia, Masya Allah, kita jangan tersilap melihat dunia. Jangan kita faham zuhud cara salah. Ada orang kata, kena zuhud. Zuhud, kalau beli kereta, biarlah kereta jenis melelong. Sebab kita Muslim, kereta kita selalunya yang melelong. Kalau kedai kita, biarlah dipenuhi dengan sarang laba-laba. Sebab kita Muslim, kena zuhud. Kita utamakan bukan kebersihan, sarang laba-laba. Masjid kita biar kotor sebab kita zuhud. Itu bukan zuhud Islam, itu zuhud sesat. Nak beli kereta elok, silakan. Kita baru sebutkan tadi, kuda digunakan untuk berperang, digilap, dimasukkan besi, dielokkan, diberikan makanan, dapat pahala seumur. Kereta itu kemewahan hari ini, kuda kemewahan dahulu. Kemewahan hari ini kita ambil untuk kerja agama. Kita cuci kereta, kita wax kereta, nak kita gunakan untuk kebaikan, pahala seumur. Ini rotek. Jangan bila sebut Islam rotek yang hari ini, insya-Allah. Tak ada berdasarkan Quran dan Sunnah baru rotek, tak ada. Tak ada hadis mengatakan wahai mereka yang beriman, ini your text. No, it is not in the hadis. Lepas tu orang tangkap.
Itu semua bukan zuhud. Zuhud ini, bak kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ialah you sila memiliki dunia, tetapi bila you memiliki dunia, hati you bukan tergila dengannya. Itu zuhud. Milikilah kesenangan, tak ada masalah, tapi secara halal. Dan kita ada banyak contoh. Contoh di kalangan Rasul, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Rasul agung. Rumah istana Nabi Sulaiman jangan main-main. Dia kerah tenaga manusia dan jin buat istana baginda alaihi salatu wassalam. Nak tengok istana dibina oleh makhluk termasuk jin, istana Nabi Sulaiman. Jangan main-main. Ketika Balqis datang memasuki istana Nabi Sulaiman, dia angkat kainnya. Dia angkat kainnya sebab dia nampak lantai itu dipenuhi air. Dia mengangkat kainnya. Ini kisah Al-Quran. Dia angkat kainnya sebab dirasakan lantai itu dipenuhi air, digenangi air. Nabi Sulaiman mengatakan itu bukan air, itu marmar luar biasa. Itu kekayaan. Marmar bersinar seperti air, tapi bukan air, punya cantik. Balqis pun terpedaya. Permaisuri Balqis. Takat rumah kita tak ada apalah. Takat rumah kita tak ada apalah. Lantai berlubang sana, berlubang sini. Di belakang ada sekuat dua tikus keturun, tak ada apalah. Ini istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak zuhud ke? Sebab itu zuhud difahami dengan betul. Ambillah dunia, duduklah di istana, tapi hati ini dipenuhi kekaguman kepada Allah. Itu. Maka Nabi Sulaiman di istana sujud kepada Allah. Ya Allah, ajar kepadaku cara untuk lebih bersyukur kepadamu. Jangan kesenangan ini menyebabkan aku kufur kepadamu. Ajar aku untuk terus bersyukur. Itu dia. Di istana jiwa dia kagum, bukan dengan istana, dengan Allah. That is zuhud. Sebab itu isu yang Allah sebutkan di sini bukan kekayaan, tetapi jiwa dikuasai harta benda. Kekagumannya bukan kepada Allah, kekagumannya pada harta. Masa itu dia jadi kanu engkar. Akhirnya halal haram tak dipedulikan. Yang penting aku dapat itu. Dia sudah lari. Halal haram aku tak kisah. Yang penting aku dapat. Salah betul aku tak kisah. Yang penting aku mau. Masa itulah manusia terbabas. Sahabat Abdurrahman bin Auf punya kaya raya. Kalau saya baca kisah Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya punya hebat, sehingga satu ketika punya banyak emas dan peraknya. Dia mengatakan mana-mana sahabat yang masuk perang Badar yang masih hidup, berikan setiap seorang dinar-dinar emas ni. Gitu dia bagi. Mana-mana sahabat aku yang perang Badar yang masih hidup, tak mati lagi, aku nak hadiahkan setiap seorang wang emas ni, dinar emas. Bagi pada sahabat-sahabatnya berjuang dulu di peringkat awal Islam. Apa maksudnya? Punya kaya, sehingga akan diberikan wang emas pada sahabat itu. Dia bagi, tak kisah, banyak sangat aku miliki, ambillah. Kaya. Dan mereka faham bahawa ia bukan suatu kesalahan. Dan tengoklah sahabat yang kaya itu, macam mana solatnya, ibadah dia. Sebab kekagumannya bukan pada emas dan perak, tapi pada Allah. Itulah kita lahirkan hari ini. Orang kaya yang takut kepada Allah. Bukan sekadar kita berbangga, ada juga orang Melayu yang memiliki BMW, ada juga orang Melayu yang memiliki Ferrari merah, ada juga orang Melayu yang memiliki Porsche. Bukan itu bahasanya.
takat Melayu tak jadi. Tapi jika jiwa dia Islami, dia memiliki semua itu, tapi jiwa yang taat kepada Allah, itu yang kita lebih pentingkan, insya-Allah, ya. Jadi kita berbalik pada ayat tadi, iaitu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang kanut itu, yang engkar itu, hatinya punya syadid, punya gilakan harta benda. Tu kalimat syadid tu penting. Punya mendalam kecintaannya terhadap harta benda, syadid. Kalimat syadid tu penting. Nak kita faham jiwa orang ini macam mana, terlampau mendalam kecintaannya kepada harta benda, sehingga akhirnya dengan senang dia engkar perintah ilahi. InsyaAllah. InsyaAllah, ya. Seterusnya kita masuk ke ayat nombor 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tak sedar? Dia tak sedar bila mana dia dibangkitkan daripada kubur. Maksudnya dia tak sedarkah dia akan mati, dibangkitkan semula, dihitung semua tindak tanduknya. Sebab itu ingatan maut ini penting. Dia kawal selera terhadap dunia. Dia kawal. Sebab itu ada hadis yang mengatakan aksiru zikra hazimil ladzat. Hadis Tirmizi. Banyak-banyaklah ingat tentang hari terputusnya lazat. Ingatlah banyak-banyak tentang hari terputusnya kelazatan hidup. Ingat. Ya'nil maut, sambungan hadis Tirmizi, iaitu maut, mati. Banyak ingat mati. Kita duk kerja kelazatan hidup, ingat hari kamu terputus daripada semua kelazatan ini. Terputus habis. Akhirnya apa-apa baki harta yang ada patah balik. Nabi kata mengikut jenazah 3 benda, patah 2, tinggal 1. Yang ikut orang mati itu 3, patah balik 2, tinggal 1. Ikut 3, tinggal 1 ya. Yang ikut dia harta benda, mengikut. Jadi ada setengah orang bila dia dibawa ke kubur dia, nampaklah dia orang besar. Nampaklah dia orang besar. Gantung gambar dia. Ada setengah orang meriam dia berdirikan berdebum. Berapa kali tembakan berdebum. Ni besar ni. Berdirian meriam, jangan main-main. Tengok pula kereta yang mengikuti dia. Ni isteri dia, isteri pertama, si Ferrari merah, naik sedih pakai kelumbung. Ini nombor 2, Porsche merah, sedih pakai telekung. Ini nombor 3, baru kahwin kat Iran, Porsche warna hijau. Kaya-kaya. Nak cerita lah, dia pun kaya. Sebab tu boleh bagi kat isteri semua ni. Yang tu isteri pun bila dia mati sedih. Sedih belaka kan. Dapat belaka dah, sedih. Semua subur pergi kubur. Kekayaan orang nampak. Ni siapa pula? Ni anak dia. Ni anak. Kereta pun Mercedes siri kelima. Subur bawa kereta slow, tak boleh tekan minyak pergi kubur. Ni siapa pula ni perempuan ni pakai cermin mata hitam? Anak perempuan dia. Lajang kat mana? Lajang kat Oxford. Belajar kat Oxford. Peguam Oxford. Tengok kereta, Mercedes mata belalang. Kira dia ni hebat. Yang mati kira hebat. Ikut kereta tu ikut. Apa lagi yang ikut? Nabi kata 3, baru 1 kata. Nampak kekayaan dia, nampak that can be seen. Gelaran dia. Gelaran pun nampak. Orang bagi tahu. Yang meninggal ini sebenarnya mendapat
PJK, PKT, JPM, macam-macam lah. Datuk Pahang, Datuk Pulau Pinang, Datuk Melaka. Dia punya kutip kata Datuk tu ikut negeri. Ni kegilaan setengah orang. Kalau kita dapat satu Datuk pun okey dah. Dia dapat Datuk Pulau Pinang, Datuk Pahang, Datuk Johor, Datuk Sabah, Datuk Sarawak. Nak baca tu bukan senang. Baru boleh simpan. Nak bagi orang tahu ni bukan calang-calang. Tapi akhirnya tu imam baca senang. Ja'far bin Sa'dun mudah sangat akhirnya. Cerita panjang ni yang pi kubur ni tu dia paper iklan bagi tahu saya siap. Pi ke kubur patah balik semua tak laku. Kereta dia patah balik, reta dia jadi rebutan waris pusaka. Tak boleh masuk kubur. Yang pi sugur tu balik gelak he. Pi sugul sedih habah mati balik. Ada berapa ekor tanah lagi? Semua patah balik. Tinggal satu je yang nak menemani mayat itu. Apa dia? Amal soleh. Dia saja yang bagus. Aku akan menemanimu. Tengok-tengok yang nak teman jumpa rezeki. Yang nak menemani kita tu pun kurui macam cicak kobek. Allah, kalau macam ni habis lagu. Amak tinggal banyak tu lah. Masa Ramadan pergi hidup kat UK, tak mau bosan. Semua ni makan diri. Sebab itu tuan-tuan, kalau kereta tak besar tak apalah, insya-Allah. Amal soleh bagi besar. Masa mati dia nak duduk sebelah kita. Datang malaikat tanya itu, tanya ini. Amal bantu kita. Amal bantu kita. Bukan kita. Amal nak bantu kita. Sebab itulah sahabat dahulu dia terkenal dengan amal soleh. Sahabat terkenal dengan amal soleh. Dan kita nak mencontohi mereka. Apakah mereka tak sedar bahawa satu hari mereka akan dibangkitkan daripada kubur? Wa husila ma fis sudur, dan akan diceritakan isi hati mereka. Apa yang orang tak tahu Allah ceritakan dari sudur, dari hati. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir, dan Tuhan mereka ketika itu maha mengetahui keadaan mereka. Tak ada apa boleh disembunyikan daripadanya. Itulah penghujung ayat. Jadi alhamdulillah ayat ini bermula dengan sumpah Allah terhadap kuda-kuda perang yang digunakan untuk perjuangan fi sabilillah. Dan bila sumpah-sumpah ini kita kaitkan dengan hadis-hadis yang sahih, ia menampakkan bahawa kuda-kuda ini merupakan aset penting untuk Islam. Jika aset-aset duniawi ini digunakan untuk Islam, dia mendatangkan kebaikan pada kita. Dia dunia yang menguntungkan akhirat. Sumpah-sumpah ini nak memberi peringatan kepada kita, dunia ni ambillah sebanyak mungkin, tetapi jadikan dunia ni dunia yang menguntungkan akhirat. Kuda lambang kemewahan, milikilah ia, cucilah ia, berikan makanan kepadanya, elokkannya, berikan pelana kepadanya, tapi gunakanlah untuk jihad. Maka aset duniawi itu bukan hanya untuk duniawi, tetapi dia aset untuk ukhrawi sebenarnya. Sumpah-sumpah itu memberi suatu peringatan kepada kita, iaitu tidak salah kaya di dunia, tidak salah mengambil kemewahan di dunia, tetapi ambillah dengan hasrat menjadikan dunia itu sesuatu yang menguntungkan akhirat. Jika tak menguntungkan akhirat, jangan ambil. Nak bagi datuk, ada faedah tak untuk akhirat? Tak ada faedah, jangan ambil. Rasa ada faedah, aku boleh gunakan untuk kepentingan agama, sila ambil.
Bukan tak boleh ambil, tapi fikir dulu. Fikir dulu. Aku nak beli banglo ni, ada faedah tak? Fikir dulu. Bukan tak boleh, fikir dulu. Jika dunia itu menguntungkan akhirat kita, silakan, insya-Allah. Kemudian kita juga memahami bahawa manusia ini cukup engkar dengan Tuhan. Dan antara sebab dia engkar dengan Tuhan ialah hatinya terlampau terpaut dengan harta benda dunia. Hati yang begitu terpaut dengan harta benda dunia, hati itu hati yang tercemar. Hati yang tercemar seperti suasana berjeruji, menyebabkan kita tak jelas tentang kebenaran. Dan bila kita tak jelas terhadap kebenaran, mudah kita jatuh dan sesat. Akhirnya kita engkar lakanud. Antara puncanya begitu terpaut dengan harta benda. Dan yang ketiganya ialah kepentingan kita sentiasa ingat maut. Kita mencari dunia, silakan, tapi ingat mati. Ingatan terhadap mati itu penawar dalam kehidupan. Ingatan terhadap maut itu penawar dalam kehidupan. Penawar bagaimana? Dia menyebabkan kita tidak stres dengan dunia. Kita berusaha, jika tak dapat, tak stres. Sebab yang akan ikut aku bukan dunia, amal soleh. Tak stres. Aku berusaha, jika dapat, alhamdulillah, aku gunakan untuk akhirat. Tak dapat, aku tak stres. Sebab dia tak akan ikut aku. Yang aku nak pulun ialah amal soleh. Jadi ingatan mati itu penawar. Penawar terhadap kerakusan, kebakilan, ketamakan, kelupaan dan sebagainya. Maut, ingatan terhadap maut itu penawar. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak rumusan berkaitan surah Al-Adiyat, kuda perang yang berlari kencang. InsyaAllah pada sesi akan datang kita masuk surah 101 Al-Qari'ah. Al-Qari'ah bermaksud hari kiamat. InsyaAllah kita bicarakan sesi akan datang. Sesi akan datang kita akan adakan 2 minggu dari sekarang. Minggu hadapan kita cuti sebab Dr. Daniel ke JB. InsyaAllah doakan kesejahteraan. Jadi minggu hadapan syukur pada ilahi, holiday one day. Kita cuti minggu depan, InsyaAllah. Dan kita sambung minggu yang berikutnya, InsyaAllah. Alhamdulillah, itulah pengisian untuk petang ini. Ya, kita buka pada soalan. Sila kedepankan kotak soalan. Zakat pendapatan simpanan saya telah diberi pada pusat zakat, manakala sebahagian lagi bolehkah ia diberi kepada aman Palestin bagi tujuan bantu rakyat Palestin bagi meringankan beban mereka yang miskin? Boleh. Boleh dengan syarat maklumkan wang itu wang zakat. Maklumkan wang itu wang zakat. Maka bila diberitahu, dimaklumkan, kita boleh maklumkan dengan saluran-salurannya, melalui saluran-salurannya. Jadi ataupun kita tulis cek, tulis di belakangnya wang zakat, maka insya-Allah mereka faham. Jadi mereka akan tahulah cara penggunaannya. Walaupun secara dasarnya kita boleh berikan kepada rakyat Palestin atas dasar mereka itu memang dalam kesusahan. Itu boleh. Atas dasar rakyat Palestin hari ini kita anggap rakyat yang menderita, fakir miskin termasuk bawah takluk itu, maka boleh
boleh insya-Allah. Ataupun boleh juga dikategorikan di bawah fi sabilillah. Kita salur pada mereka dalam konteks perjuangan untuk menegakkan Islam, sebab mereka sedang berjuang untuk menegakkan Islam. Jadi boleh di bawah kategori itu. Tapi saya mencadangkan sangat-sangat dimaklumkan supaya dia benar-benar tersalur secara yang betul, supaya penerimanya akan lebih berhati-hati bila diberitahu ini wang zakat. Maka itu artinya pandangan saya, insya-Allah. Tapi sah. Yang banyak bantu Palestin ni ada Aman Palestin dan sebagainya. Ada yang mungkin salah faham, pernah sebelum ini ada bertanya pada saya nak bagi melalui Aman Palestin dan sebagainya. Saya berkata boleh, tapi yang saya kenal cara terperinci Aqsa Sharif. Jika tuan-tuan perempuan kenal yang lain, yakin, silakan. Saya tak anti dengan mana-mana. Tapi yang saya yakin, yang keluarga saya orang dia beri melalui saya salurkan sepenuhnya pada Aqsa Sharif. Aqsa Sharif yang menyebut imam-imam Palestin baru ni datang musim Ramadan. Itu, dan mereka diberikan wang. Apa yang diberikan rakyat Malaysia kita salurkan kepada mereka. Imam-imam daripada Gaza, mereka datang, kita salurkan secara rasmi pada mereka. Itu yang menjemput dan menyalurkan itu Aqsa Sharif. Itu golongan yang saya kenal, dan semua apa yang saya nak berikan kepada Gaza, saluran saya yang saya kenal Aqsa Sharif. Yang lainnya saya tak menghalang, tapi pastikan insya-Allah, insya-Allah ya, anda yakini. Saya tak mau komen lebih. Takat itu saja, insya-Allah. Allahu a'lam. Terima kasih. Kalau kita didik anak kita untuk pergi berperang di Palestin, Gaza, adakah itu wajar? Orang Palestin pun tak hendak, orang Gaza pun tak hendak kita pergi. Itu yang tadi saya sebutkan tentang imam-imam dari Gaza yang datang, berbelas-belas orang. Saya difahamkan ada yang jadi imam seketika di USM. Alhamdulillah. Dan ketika kita berinteraksi dengan mereka, alhamdulillah kita dapat banyak fakta-fakta terbaru tentang perjuangan Gaza. Dan ada beberapa perkara yang mereka ulang-ulangi. Pertama, mereka mengatakan, you all tak payah datang berperang dengan kami. Kami telah didik puluhan ribu tentera brigade kami yang sudah bersedia untuk mati fi sabilillah. You all tak payah datang. Kami dah didik, dah brigade kami yang bersedia untuk berperang di sana. InsyaAllah tak usah bimbanglah. Biar kami yang berperang, kami lebih tahu tempat kami. You all tak payah. Tapi kami harapkan daripada you all dua benda. Bantuan kewangan, itu satu. Tolong kami di situ. Sebab dengan wang kami boleh beli makanan, kami boleh siapkan prasarana untuk hidup dan sebagainya. Wang. Dan yang keduanya doa. Jangan lupa berdoa untuk kami. Itu yang mereka sebutkan baru-baru ini di musim Ramadan. Dan di satu Facebooknya imamnya menulis, rakan saya Dr. Hafizi sampaikan tulisan itu pada kami. Dia kata imam ni bila dihantar balik ke Gaza, dia pun tulis di Facebook dia. Dia kata bila kami imam-imam bersembang, ada satu benda yang kami mula sedar sekarang, dalam bahasa Inggeris. Yang kami sudah mula sedar ialah bila kami sampai di Malaysia, kami mengharap nak mengajar, nak mendidik umat Islam di Malaysia tentang banyak perkara. Tiba-tiba bila selesai kami di Malaysia, hidup di Malaysia, kami yang terdidik. Bukan kami mendidik, kami terdidik. Kami dididik oleh kamu tentang erti pengorbanan.
Mereka suka sangat bila pergi ke masjid, terus dia ceramah sekejap, buat kutipan. Ada wanita buat keluar gelang dia emas pun. Ada yang dari Singapura tak ada apa, ada dolar Amerika, bagi dolar Amerika. Ada yang ada rantai, bagi rantai emas. Oh, dia kata ni mengejutkan kami. Wanita tak bawa duit, yang ada cuma rantai ni, ambil lah semua. Habis gelang-gelang buat keluar. Ni cincin emas ni suami bagi, ambil lah. Dah ada suami cincin dia tak pakai, minta apa? Ni duk pegang cincin suami tapi tak ada. Duk rewah cincin suami, tak ada ni. Aku dah ada suami, cincin dia tak penting dah, tak apa, aku beritahu kat dia nanti malam ni. Oh, yang ni kami terdidik melihat pengorbanan ni. Padahal sebenarnya kita yang terdidik dengan mereka, tapi mereka tawadhu. Wan dan doa. Itu permintaan mereka. InsyaAllah ya. Jadi kita salurkan, tak payah hantar anak-anak. Anak-anak ni kita didik untuk Malaysia lah. Malaysia ni pun serabut. Malaysia ni pun dari atas ke bawah pun serabut, bercelaru. Jadi kita nak ramai lagi anak-anak muda, pelapis kita, pewaris kita yang berdakwah. Suruh mereka belajar rajin-rajin. Masuk bagian apa pun tak apa. Tapi ingat, kerjaya kita yang paling penting ialah kerjaya Rasul-Rasul. Apa kerjaya Rasul-Rasul? Apakah kerjaya Rasul-Rasul? Allah sebut di banyak tempat. Allah sebut sebagai contoh, Allah utus di setiap umat itu Rasul. Rasulan an ya'budullah wastanibut taghut. Itu kerjaya mereka. Menyeru manusia. Itu kerjaya Rasul-Rasul. U'budullah wastanibut taghut. Wahai manusia, sembah Allah, jauhi taghut. Taghut ditafsirkan sebagai syaitan dan kesesatan. Itu taghut. Ditafsirkan sebagai syaitan dan kesesatan. Itu taghut. Maka jauhi taghut dengan maksud demikian. Sembah Allah. Itu kerjaya Rasul. Maka kita didik anak hari ini, masukilah bidang-bidang akademik. Dia cemerlang, kita mahu. Tetapi akhirnya mereka disedarkan, kerjaya kamu di penjuru mana pun, inilah kerjaya sebenar kamu. You bagian perubatan, you bagian accountant, you bagian engineering, you bagian physics, you bagian chemistry, you bagian apa pun, akhirnya you guna penjuru itu untuk mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah juga bermaksud mengajak manusia kepada makruf dan mencegah kemungkaran. Bidang dia itu hanya pelantar. Dia pakar kimia, pakar itu, pakar ini, itu pelantar. Pelantar itu penting. Pelantar untuk mengajak pada makruf, mencegah kemungkaran. Dan ini rakyat Gaza telah lakukan. Orang yang pergi mengkaji orang Arab Palestin Gaza, mereka terkejut tentang banyak perkara. Perkara pertama yang mereka terkejut, kalau pergi ke negara Arab lain, mereka melihat manusia tak ada disiplin. Baru ni ada seorang sepupu saya pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kalau ikut fatwa sekarang haram. Haram kita pergi Masjid Al-Aqsa, jangan pergi. Hadis kata kena pergi. Hari ni jangan pergi. Dr. Yusuf Qaradawi dan ulama lain kata haram. Sebab bila kita pergi, kita kena minta pengiktirafan daripada Israel. Seolah-olahnya kita bersetuju Israel menguasai Masjid Aqsa untuk sampai. Kalau kita nak sampai, kita kena minta pengiktirafan Israel, dengan izin Israel. Kalau kita minta izin Israel, kita mengiktiraf Israel. Sebab itu haram hari ini kita pergi hari ini. Bukan haram masjid. Haram sebab proses itu mengagungkan Israel Yahudi. Haram. Tapi ada saudara saya tu sampai juga. Kalau sampai dia tengok di pintu masjid tu, dia minta sedekah lah, duk menipu. Dia balik, dia telefon saya tak mampu dah ke bumi Palestin. Tak sebab apa? Pergi Masjid Al-Aqsa, tengok tuan Arab tak guna. Sikap pun tak guna, kata dia. You pergi silap tempat. Memang you pergi bumi Arab, you akan kecewa. You kena pergi Gaza. You should go to Gaza, not Masjid Aqsa.
You should go to Gaza. Bila you sampai Gaza, you will see first class people. Bila you sampai Gaza, you akan melihat manusia kelas pertama yang kita di Malaysia pun tak ada kelas itu. You should go to Gaza, not Masjid Aqsa. Tambah hari ini, tahun lepas kan TV Hijrah, Papa akan sepupu Tony Blair. Sepupu Tony Blair, dia peluk Islam, baru peluk Islam. Di TV Hijrah, sepupu Tony Blair, seorang wartawan, seorang wanita, dia masuk Islam. Bermula di mana? Bermula dia pijak kaki di Gaza. Apa yang dia tengok? Dia tengok manusia luar biasa. Luka memenuhi badan, menipu sikit pun tak. Rakan saya singgah di sana baru ni, ada berapa ekspedisi. Salah seorangnya rakan baik saya sampai di sana. Bila tukang taksi bawa dia bagi duit. Okey, dia kata ini duit. Bila bagi lebih, no, this is enough. Dah tak, this is for you. This is for me. Dia ambil duit itu, keluar bagi kat bos dia. Nothing for me, we work together. Padahal dalam taksi itu bukan siapa tahu pun, kan? This is for you. Thank you, Allahu Akbar, InsyaAllah. Tak, dia ambil duit itu, keluar cari bos dia. Akhirnya mereka tunggu. Bos dia kata, okay Muhammad, this is for you, you take it. Ini gaji you hari ini. Baru dia ambil duit pemberian tu. You nak tengok manusia macam tu, memang tak jumpa pun kat bumi Arab. Tapi you pergi kat Gaza. Saya ingat cerita ni begitu saja. Rupanya bekas padri Roman Katolik dari UK boleh berceramah di Pulau Pinang. Bila dia pergi ke Gaza, cerita yang sama. Aku melihat seorang budak nama Muhammad, 18 liang luka di badan dia. Aku pun bertanya kepadanya, ya Muhammad, kaifa halik? Bekas padri UK itu pun belajar Arab, nak pergi ke Gaza. Kaifa halik? Muhammad senyum, Alhamdulillah. Ya Allah, 18 liang luka, duk kata Alhamdulillah, duk jual coklat tepi jalan. Oh, budak ni pelik. Tak ada, kata, apalah Tuhan buat kat kami, tak ada. Semua Alhamdulillah. Nak coklat Syekh? Gitu, jual. Tak ada menipu. You silap pergi cari kat Masjid Aqsa. Manduk minta sedekah. Ni bukan minta sedekah, kerja jual coklat. Budak tu penuh yang patut minta sedekah, tak duk tepi jalan minta. That's Gaza. Aku carilah coklat pergi jual. Jual beli. That is for me. Minta sedekah tanda tangan, sorry, not in Gaza, not here. Kita di Malaysia habis main Jumaat, dia duduk tunggu yang kita ajak minta sedekah depan pintu masjid. Welcome to Malaysia, welcome to Egypt, welcome anywhere. Bumi Islam, minta sedekah, mengaibkan. Not in Gaza. Jadi bila kita pergi sana, kita nampak. Jadi sekarang di Malaysia kita didik anak mencontohi Gaza, InsyaAllah. Dan main peranan di Malaysia, banyak kerja di Malaysia. Nak berdakwah kepada Yap Katong, Arumugun Pilih, ni kerja kita. Non-Muslim ramai di Pulau Pinang, siapa ada buat kerja berdakwah? Dan kita duk marah, apa orang Kristian nak guna kalimat Allah? Mana boleh guna kalimat Allah? Tapi tak pernah berdakwah pada mereka tentang Allah. Mengamuk tentang Allah ada. Welcome to Malaysia again. Kena ubah ni, otak-otak Melayu ni kena ubah. Bagi berasa baru kat dia apa, insyaAllah. Allahu'alam. Dalam takbir raya disebutkan wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Maksud Ahzab ni apa dia? Adakah perang Ahzab berlaku perang Syawal? Dia takbir raya ni memang ada wa azza jundah,
dan Allah muliakan tentera-tenteranya. Dan kita juga dalam takbir kata wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia Allah menghancurkan ahzab wahdah, dengan keesaannya. Ahzab ni siapa? Ahzab ni kelompok-kelompok musuh-musuh Islam. Di zaman Nabi ada perang Ahzab. Dia kabilah-kabilah yang bersatu padu menentang Islam. Tapi bukan sekadar Ahzab itu yang dimasukkan takbir raya. Kumpulan-kumpulan yang bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Jadi Ahzab zaman Nabi, Ahzab sekarang, kelompok-kelompok yang nak memusnahkan Islam. Kita takbir raya dengan mengatakan semoga Allah musnahkan mereka. Dan kelompok musuh Islam ini banyak. Dia ada Yahudi, dia ada gabungan Kristian. Orang Kristian disokong oleh orang Islam yang jahil, macam isu Mesir lah. Yahudi paparkan, congratulations Asisi, terima kasih Jeneral Asisi membantu kami. Kemudian Barat pun sokong sebahagiannya, Saudi pun sokong, Bahrain pun sokong. Ini semua ahzab moden yang menghancurkan Islam. Daripada kita doa pada Allah, kita doa Allah hancurkan ahzab ini kesemuanya. Allah pancung mereka insya-Allah. Allahu a'lam. Adakah bala di Malaysia ni bentuknya berbeza, bukan gunung berapi, bukan seumpamanya, tapi dalam bentuk contohnya bas jatuh Genting Highland dan sebagainya? Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, semua tu bala dan lain-lainnya, semua tu azab dan lain-lainnya. Kita betul juga tak nak gunung berapi, tapi kita ada mercun berapi. Kita tak ada gunung berapi, ada mercun berapi, terlucut juga tangan. Sedang-sedang jarang kata lakum dinukum waliyadin, laku kat Kelantan baru ni, laku kat Kedah. Anak saya doktor kat Kedah, kata time raya kami duk tunggu lah berapa tangan nak terlucut. Sebab orang kita dia suka main mercun, mak bapak pula tak kawal, akhirnya hilang satu anugerah yang tak ada gantiannya, jari dan tangan. Sebab itu main mercun ni dia haram. Itu satu bab, satu bala. Apa-apa yang mendatangkan tragedi memang bala. Di sebalik bala ada iktibar. Itu pun jangan kita lupakan. Contoh yang dikatakan tragedi, antara tragedi terburuk, kemalangan terburuk yang berlaku di Genting Highland, bas menjulam, belasan yang meninggal dunia. Tapi bila kita kaji balik, isu tragedi bas terbalik di Malaysia bukannya baru. Tapi entah mengapa berlaku isu, kerajaan pun melenting, riuh, betul diam. Akhirnya bas yang lama juga dipakai. Bas yang terlibat, yang sudah disaman, saya difahamkan lebih kurang 20 saman, ada bas tu 20 saman. Bas tu punya teruk diguna untuk pergi Genting Highland. Jadi kerajaan pun tak ambil iktibar, tak bersungguh-sungguh. Betul bila ada artikel mengatakan what can be expect after this? Wahai kerajaan, apa boleh kami harapkan daripadamu bermula hari ini? Janji dahulu, janji kosong. Wahai kerajaan, dah berapa tragedi berlaku, kononnya ada undang-undang baru, akta baru, tapi sekarang tak terlaksana juga. Hukum sebab musabab. Ada orang mengatakan tak apalah, qada dan qadar. Amboi senangnya cakap qada dan qadar. Bahdua qada qadar. Bagus kalau Umar Al-Khattab ada. Kalau Umar Al-Khattab ada, kalau ada menteri lah, adalah pengarah kata qada dan qadar, bagus kalau Umar ada. Mengapa saya kata Umar Al-Khattab bagus kalau dia ada? Adalah mengikut kitab Syed Sabiq, Aqidah Islamiyah, atau kitab yang bagus, nama tajuknya Aqidah Islam. Nak faham Aqidah Islam, nak faham cara betul, termasuk nak faham qada dengan betul, tulisan Syed Sabiq. Dalam bab qada qadar dia ceritakan tentang seorang lelaki di era Umar Al-Khattab mencuri, maka ditangkap, dibawa pada khalifah.
Jelas dia mencuri, tak ada sebab untuk mencuri, saja nak mencuri, potong tangan. InsyaAllah bagus sungguh di Malaysia kalau undang-undang potong tangan berjalan. Kes ragut punya banyak. Tak larat saya dengar. Potong tangan seorang cukuplah. Malay semua simpan tangan, tak mau curi. Jadi Umar kata potong tangan. Maka orang tu pun pandai cakap, ya Amirul Mukminin, jangan tak tahu. Saya mencuri sebab tercatat di Lauhul Mahfuz saya pencuri. Tercatat, semua dah tulis kat sana. Hari ini saya akan mencuri, nak curi apa dia tulis. Saya cuma pelaksana. Cik, ini lawyer buruk ni. Lawyer betul tak mau terima dia. Lawyer buruk punya geng. Tuhan dah tulis Lauhul Mahfuz. Bukan salah I cuma melaksana catatan Allah. Oh, Omar dengar berdesi. Dia kata kalau demikian, dua hukuman untuk you. Satu hukuman potong tangan, tak lari dah. Habis lagi satu. Mau tanya pula, Allah kadang lagi satu, aku sebab menipu atas nama Allah. Kalau kamu mengatakan aku mencuri sebab Allah punya silap, dia tulis aku pencuri, aku sebab kamu kan itu menipu atas nama Allah. Kamu bukan jadi pencuri sebab Allah tetapkan demikian, kamu tak boleh mengubah. Maka dua hukuman, potong tangan kena sebab lepas tu pun kena sebab dia kata qada qadar Allah menyebabkan saya jahat, maka dihukum sebab itu. Seolah-olahnya Allah yang jahat. Samalah kita mengatakan, oh tak qada qadar Allah tetapkan, Allah tulis kat sana bas tu nak akan naik pergi Genting Highland, Allah tulis, nak buat macam mana, nak tukar Abah Halal pun tak jadi. Itu kalau ada menteri cakap begitu, kalau ada Omar dia sebab. Jangan permainkan qada dan qadar. Qada dan qadar ada perincian, tapi dia tak termasuk kezaliman daripada Allah ke atas manusia, tak masuk bab tu. Dia tak masuk bab tu, insya-Allah. Allahuakbar. Tadi adakah dia tragedi? Ya, dia tragedi. Adakah dia bala? Ya, dia bala. Jadi kita kena ambil iktibar, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Apakah bukti antara bukti bahawa Al-Quran masih sesuai untuk hari ini? Bukti boleh kita utarakan beberapa bukti. Memang hari ini Al-Bayyinah itu penting. Surah yang kita bincang sebelum ini, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya evidence, bukti. Memang kita suka manusia mencari bukti. Belum percaya, cari bukti dulu, supaya bila kita percaya, dia percaya berdasarkan hujah, bukan percaya terawang-awang begitu saja. Nak beriman dengan Quran, apa bukti dia hebat? Buktinya banyak. Di sudut sejarah, bagaimana Quran terpelihara sampai sekarang. Di sudut isi, Nabi Al-Ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis, hidup di zaman jahiliyah, tiada ilmu, tiada tamadun. Tiba-tiba isi Quran tinggi ilmu, tinggi tamadun. Dari siapa? Kemudian bercakap tentang perkara yang tidak dicakapkan manusia zaman itu di seluruh dunia. Quran bercakap tentangnya. Contoh tentang lautan, ada dua gelombang. Contoh di pertemuan dua lautan, ada barzakun bainahuma la yabghiyan, antara pertemuan dua lautan, di tengah-tengahnya ada zon pemisah. Nabi tak pernah pergi ke laut. Macam mana nak kaji bab laut? Tiba-tiba baca ayat tentang laut dan hanya pakai laut, kemudian yang faham. Jadi bukti bukan baginda punya. Dari siapa? Dari dia yang aku sembah hingga bengkak kaki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuktian. Yang keduanya, kita lihat di penjuru hari ini. Saya rasa satu bukti yang agak menarik, isu 2008, isu krisis ekonomi berpunca di Wall Street. Jika nak mencari bukti, ini antaranya. 2008 berlaku krisis ekonomi dari Wall Street.
jatuh merudum gergasi ekonomi dunia di Wall Street. AIG, American Group, jatuh merudum. Tapi yang paling mengejutkan ialah syarikat gergasi yang berdiri tegak 100 tahun lebih, yang namanya Lehman Brothers. Lehman Brothers ni syarikat gergasi berdiri tegak 100 tahun lebih di Wall Street. Tiba-tiba mengisytiharkan dirinya muflis 2008. Ini dianggap kes muflis paling teruk di Amerika. Pendek kata, 2008 krisis ekonomi memang boleh kita katakan sebagai sesuatu yang cukup berbahaya bagi dunia. Tiba-tiba pakar-pakar ekonomi barat melaporkan sistem perbankan Islam tidak merudum. Di tengah-tengah yang lainnya gergasi jatuh merudum, sistem ekonomi Islam tidak merudum. Di Amerika dia ada Islamic Index. Bursa saham di Amerika dia ada satu bahagian dipanggil Islamic Index. Contoh Al-Aminah Trust Fund dia ada. Al-Aminah Trust Fund antara nama-nama yang bagus lah. Maka bila mereka tengok pula indeks Islam berbeza dengan graf yang sebaliknya, yang konvensional ke bawah, indeks Islam naik. Jadi mereka pelik. Kepelikan itu menyebabkan kajian dibuat. Akhirnya mereka sedar apa yang Muhammad bawa dahulu cukup relevan sampai sekarang, dan depan mata mereka nampak betapa masih sesuai konsep Islam yang ditegakkan 1400 tahun terdahulu. Lantas bila orang bertanya, Dr. Daniel, apa buktinya? Itu antara buktinya, bukti yang tercatat. Dan akhirnya majalah The Economy menceritakan tentang keanehan sistem Islam. Menarik. Dan untuk kita perkembangkan lagi, ada sebuah buku terbitan National Geographic berpusat di Washington DC. Tajuk bukunya 1001 Inventions. Saya sebutkan sesi lepas. Kekaguman seorang tokoh di UK tentang sistem ekonomi Islam, betapa sistem ekonomi Islam ketika sistem ekonomi lain jatuh, dia tak jatuh, menyebabkan seorang pakar di UK minta sistem ekonomi Islam dikaji secara mendalam. Selepas kajian dibuat, dia minta dengan permintaan tambahan, kaji lagi bab lain. Akhirnya terhasillah 1001 Inventions Muslim Heritage, warisan Islam 1001 penciptaan oleh saintis Muslim. Dengan terhasil buku itu dijadikan asas untuk buat pameran tentang sains Islam di Barat. Dan memang buku itu jadi bestseller di Eropah, dan pameran-pameran yang mengejutkan orang Barat, baru mereka sedar betapa Quran dan Sunnah telah merangsang minda umat Islam sehingga mereka jadi orang luar biasa. Dan minda itu mengubah Eropah, sehingga Eropah terhutang budi kepada Islam dan umat Islam. Itulah yang dipaparkan daripada buku itu, dan akhirnya pameran dibuat. Dan saya menceritakan minggu lepas betapa akhirnya Singapura buat pameran itu. Ketika saya pergi Singapura 2 tahun lepas, kebetulan masa itu pameran itu diadakan di Singapura, anjuran satu NGO non-Muslim. Bila sampai mereka jemput saya untuk hadir, saya rasakan, oh ini anjuran MUIS kan? MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS, MU, Ugama, Majlis Ugama Islam Singapura. Anjuran MUIS kan? Mereka diam. Anjuran MUIS kan? No doktor. Anjuran siapa? Non-Muslim. Mereka macam malu nak beritahu saya. Saya kata, no brother, it is okay. Bila dia ditajak oleh non-Muslim, kita harapkan non-Muslim tak takut untuk datang. Jangan malu beritahu saya positif, ada kebaikan di sini. Siapa yang pergi? Oh, ramai non-Muslim datang ambil gambar semua. Masya Allah, menarik sungguh. Dan semua cerita orang Islam, tak ada langsung cerita orang kafir. Kalau ada cerita pun, cerita bagaimana orang Barat memanfaatkan idea orang Islam pada asalnya. Jadi itulah yang menarik. Jadi bila kita sebut, kita kaitkan dengan anak-anak kita, itulah yang kita nak hasilkan. Anak-anak yang otak macam tu, otak yang inovatif, kreatif,
saintifik, tapi asasnya, asas rangsangannya Quran dan Sunnah. Asas rangsangan Quran Sunnah ni tak dapat lagi hari ni. Tak dapat. Kita melahirkan anak-anak boleh mengaji Quran, tapi dia tak dapat rangsangan Quran Sunnah. Dia boleh mengaji, rangsangan Quran Sunnah tak dapat. Sebab apa? Tak faham. Itu saja. Dia boleh mengaji, tak tangan kat pipi, tengok ke langit, tengok bintang, tapi tak tahu bintang apa. Tengok, gitu lah. Suara sedap, macam cendol kita kata sedap. Tapi masalahnya dia cuma boleh mengaji, rangsangan tidak, sebab dia tak faham. Dulu dia terangsang oleh Quran. Quran suruh dia melihat An-Nujum, Al-Buruj, Al-Waqi'ah. Dia terangsang untuk kaji, terangsang oleh Quran. Tapi sekarang kita mengaji tak terangsang. Ini semua kita nak ubah. Kita nak ubah, InsyaAllah. Allahu'alam. Soalan terakhir, InsyaAllah terakhir, minggu depan cuti. Next week is a holiday, and not every Sunday is a holiday, mind you. Not every Sunday is a holiday for us. Sunday is a holiday, but not for us. But next week is a real holiday. No ceramah. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Soalan terakhir, bagaimana saya nak manfaatkan Luqman Al-Hakim untuk didik anak saya? Panjang ceritanya, pernah kita bicarakan. Ringkasnya begini, Luqman Al-Hakim seorang bapa yang tiba pertama untuk mendidik anak. Peranan bapa itu penting. Itu iktibar pertama. Kita tidak menafikan peranan ibu, tak dinafikan langsung, memang benar. Tetapi jika bapa tidak berperanan aktif, jika bapa tidak berperanan aktif dalam pendidikan anak-anak, anak-anak itu takkan berjaya. Surah Luqman menceritakan tentang Luqman. Luqman adalah si bapa. Luqman mendidik anak, menekankan bapa wajib berperanan aktif dalam pendidikan anak-anak, baru anak-anak boleh berjaya dan seimbang kejayaannya. Iktibar nombor 1. Iktibar nombor 2, ketika Luqman Al-Hakim hendak mendidik anak, sebelum ayat-ayat menceritakan tentang pendidikan itu, Allah menceritakan tentang Luqman Al-Hakim yang sejak awal lagi mempersiapkan dirinya dengan menguasai hikmah. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Luqman sebelum mendidik anak telah memulakan pendidikan anak sebelum ada anak. Sebelum ada anak, dia mulakan pendidikan ke atas anak. Bagaimana memulakan pendidikan ke atas anak sebelum ada anak? Dia didik dirinya dahulu. Mendidik dirinya dengan menguasai hikmah. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, hari ini maksud hikmah ialah Al-Quran. Maka sekaligus untuk didik anak, mencontohi Luqman, ibu bapa kena ada ilmu terlebih dahulu. Ilmunya mesti bertunjangkan Quran, ilmu kebenaran. Bagi saya itu teramat penting. Siapa yang dalam poketnya tak ada 20 sen, nak bagi 20 sen macam mana? You give based on what you have. You cannot give based on something that you do not have. You hanya boleh berikan sesuatu yang you ada. You tak boleh dermakan sesuatu yang you tiada. Maka nak mendidik anak, kita tiada kefahaman Quran. Bagaimana mendidik anak berdasarkan Quran? Sebab itu kata sahabat Abdullah bin Abbas, Al-Hikmah hari ini ialah Quran. Sebab itu hari ini sebelum berkahwin kena faham Quran. Tapi kami dah kahwin macam mana? Nak kena kahwin lagi seorang kalau lepas belajar Quran. Dia main nak celaru dah. Dah kahwin lah, Alhamdulillah. Belajar Quran. Lagi kena segera belajar Quran. Belajar macam mana? Tajwid dah tahu, syukur. Tajwid dah tahu, tak payah dah belajar tajwid. Tajwid dah tahu, tak payah dah pergi guru tajwid. Tak payah dah.
Habis nak guru apa? Belajar faham. Belajar faham. Dah faham tajwid, tak payah dah buang masa berguru tajwid. Tak payah dah. Sebab dah boleh mengaji. Kita bukan nak jadi pakar tajwid, nak mengaji ikut tajwid. Dah boleh mengaji. Cukup. Sebab nak makan masa nak faham ni. Makan masa. Jadi tumpu pada kefahaman, serentak didik anak. Itu bagi saya teramat penting. Dan yang ketiganya, cukup takat 3 petang ini, didik berdasarkan keutamaan. Wa idh qala Luqman, dia kata, ya bunayya aqimis solat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Ya anak, semayang, ajak pada ma'ruf, cegah munkar, sabar banyak-banyak. Ini urusan utama. Urusan utama. Min azmil umur. Ini umur azim, umur utama, urusan utama. Jadi ajar anak ikut keutamaan. Jangan boleh sebut dia nak didik anak cakap Islam, si anak terbit-terbit tu dia meleleh jubah. Anak saya alhamdulillah dia ikut fikrah Islam, tengok jubah meleleh, tengok serban boykot belakang, tapi menilai salah. Nilainya dia bawa tu bukan Islam pun. Keutamaan silap. Tapi jangan menghina serban dan jubah, jangan hina. Tapi kita bincang sekarang keutamaan, priorities. Nak ajar dia apa dulu? Ajar fikrah. Sini mah betul dulu. Otak mah betul dulu, kata orang Sabah. Ini mah betul. Sebab tu kadang kalau kita lihat ramai orang Melayu kita, orang Melayu Islam kita, dia celek ranting, dia buta akar. Ini sering saya lakukan di khutbah saya. Orang kita ramai yang celek ranting, dia buta akar. Itu orang Melayu kita. Kalau sebut agama, apa hukumnya ustaz kita belanjing? Apa hukumnya ustaz kita belanjing? Bolehkah kita mandikan anjing kita? Takkah itu najis mughallazah? Itu otak orang Melayu. Ustaz, macam mana kita bunuh cicak ustaz? Allah, gairah sungguh nak bunuh cicak. Bunuh sajalah. Tapi celek ranting. Benda pokok dia tak nampak. Dia tak nampak benda dasar tentang akidah. Dia tak nampak tentang kepentingan berdakwah, ajak orang pada makruf, mencegah munkar. Dia tak nampak kepentingan faham Quran. Duduk asyik buang masa dengan benda-benda ranting. Itu celek ranting. Dia buta akar. Sebab tu bila didik anak, bagi dia faham macam mana Islam tu sebenarnya. Macam mana Islam. Paling saya bimbang kalau anak tu dalam keluarga non-Muslim tiba-tiba masuk Islam. Masuk Islam, dia belajar dengan orang Melayu Islam yang celek ranting. Paling saya bimbang. Sebab tu saya pernah bertemu dengan mu'alaf peluk Islam, stres. Dia peluk Islam, dia baru ni balik dari Kedah. Dia berasal dari Eropah, baru peluk Islam 3 bulan. Masa orang kawan dia datang, kata, rakan saya ni stres, saya takut dia balik nanti ke Eropah, dia murtad. Dia belajar kat mana? Kat Kedah. Bring her back here. I want to see her. Sebab saya bimbang tok guru dia tu, tok guru celek ranting, buta akar. Memang betul celek ranting. Maka dia pun apa berlaku? Dia belajar semayang. Belajar semayang. Sebutan dia mu'alaf, bukannya betul. Jadi bila dia semayang tu, adalah benda dia buat cacat, mereka ambil apa? Ambil rotan dia. Ini orang dewasa. Jadi kalau rokok, baca tasbih tak betul, rotan. Bukanlah rotan kuat-kuat, rotan. Dia orang barat, rotan ni haram di sana. Kalau rotan anak sama bapak kena. Ini bukan anak pun, bukan dewasa. Ini cara orang kampung ajak rotan, ajak Quran. Serta tinggalkan kampung itu masa ni. Teach in the modern way. Nampak? Celek ranting. Kemudian pakaian. Kalau orang tu masuk Islam pakai cara Cina Cheongsam sikit, habis. Padahal biarlah pakai Cheongsam, tapi kita labuhkan apa salahnya. Ada makan yang kayu chopstick, makan di kampung bawa kayu tu, murtad dah hang.
Hang dah masuk Islam, pakai kayu tu murtad balik. Hang mengucap balik la ilaha illallah. Allah kena mengucap free ya. Pakai kayu tu murtad. Tengok orang kita, otak dia tak betul. Kalau otak tak betul, kesian sama Allah tu. Masuk Islam terus stres. Terus stres, dia rasa tak berminat dengan agama. Agama susah. Silap pun tak boleh. Islam kah macam ni? Sebab keutamaannya salah. Jadi itulah. Harap kita dapat idea yang betul, supaya anak kita pun jangan mulakan dengan serban jubah, tapi mulakan dengan fikrah, insyaAllah. InsyaAllah kena berhenti. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah mencukupi untuk petang ini. Alhamdulillah, semoga apa yang sempat saya bicarakan mendatangkan banyak manfaat. InsyaAllah kita sambung 2 minggu daripada sekarang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.